Mauqiful ummah al-islamiyah minal mubtadi'ah, pendirian umat Islam terhadap ahli-ahli bid'ah. Mubtadi' seorang, kalau ramai kita sebut mubtadi'ah. Wa manhaju ahli sunnah wal jamaah fi raddi alaihim, dan cara, metod, jalan ahli sunnah wal jamaah di dalam membantah mereka. Ar-rad kita terjemah sebagai membantah mereka. Mauqifu ahli sunnah wal jamaah minal mubtadi'ah, pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli-ahli bid'ah. Biasalah ahli sunnah wal jamaah membantah ahli bid'ah. Apa tanda ahli sunnah? Salah satu tanda ahli sunnah ialah membantah ahli bid'ah. Jangan diam je. Ni ada yang diam ni, bisu je, tangan dia tak berketik. Tangan dia tak bergerak naik bantah ahli bid'ah. Mulut dia tak gerak, diam je. Ini dia. Kurang satu tanda ahli sunnah kan? Kurang satu sunnah. Kurang satu sunnah. Membantah syirik, membantah bid'ah ni adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan sunnah sahabat. Wa yunkiruna alaihim, dan mereka mengingkari ahli bid'ah. Mengingkari bid'ah-bid'ah mereka dan menghalang mereka daripada melakukannya. Muzawwalatiha, melakukannya. Melakukan apa? Melakukan bid'ah. Contohnya daripada Ummu Darda, ia berkata, datang kepadaku Abu Darda dalam keadaan marah. Lalu aku berkata, faqultu lahu malak, mengapa kamu? Wallahi, kata Abu Darda, demi Allah aku tidak ketahui dalam kalangan mereka sesuatu pun daripada urusan Muhammad. Dan mereka ini tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa annahum yusalluna jami'a, melainkan mereka itu bersembahyang berjamaah. Pada zaman Abu Darda, mereka telah meninggalkan sunnah. Tetapi hanya mereka mengamalkan sunnah sembahyang jamaah sahaja. Tetapi sunnah-sunnah yang lain telah ditinggalkan. Jadi Abu Darda dalam keadaan marah dan membantah mereka. Membantah mereka. Abu Darda. Bahkan sahabat membantah sahabat yang lain. Kan? Abu Zar membantah Muawiyah, Abu Darda membantah Muawiyah. Kan? Para sahabat yang salah pun mereka bantah. Apatah lagi selain sahabat. Oh, ini banyak ni. Daripada Amr ibn Yahya, saya mendengar ayah saya berkata daripada bapaknya, daripada datuknya, betul. Dia berkata, kami duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum salat subuh. Ini dia. Dari mana ni? Sebelum subuh dah sampai dah pintu ulama. Sebab apa? Kalau lambat seminit, 5 minit memang tak rasa lah. Memang tak rasa lah kan. Kalau ada 1000 orang yang datang, memang duduk belakang sekali lah. Tak ada tempat. Kan? Jadi ada majlis ilmu pada zaman tu memang dahsyat lah. Pada zaman salah majlis ilmu memang dahsyat. Sekali datang, kadang sampai 10,000, 20,000 nak kuliah. Bila ada kuliah hadis, mereka akan datang 2 hari sebelum tu. Booking cepat-cepat dah. Macam bola sepak hari ni. Majlis ilmu tu macam bola sepak hari ni lah. Hari ni, kalau hari ni majlis ilmu tak ada apa. 4 orang kan tak? Terlambat pun tak apa. Sebelum salat subuh, Masya Allah kan, sebelum salat subuh. Apabila dia keluar, kami berjalan bersamanya ke masjid. Yang kami tidak berjalan di belakangnya, kami berjalan bersamanya. Kerana dimakruhkan alim membiarkan orang awam berjalan di belakangnya. Ia menyebabkan kesombongan bagi alim dan pembodohan terhadap pengikut.
Datang kepada kami Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, adakah Abu Abdurrahman telah keluar? Kami berkata belum. Lalu dia duduk bersama kami sehinggalah Ibnu Mas'ud keluar. Ketika Ibnu Mas'ud keluar, kami bangun kepadanya semuanya. Dan dia berkata, wahai Abu Abdurrahman. Siapa yang berkata? Abu Musa al-Asy'ari. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku melihat di masjid tadi sesuatu perkara yang aku ingkari. Tetapi aku tidak lihat, walhamdulillah, melainkan kebaikan. Aku pelik semacam, tapi aku sangat baiklah, kata Abu Musa al-Asy'ari. Apakah perkara itu? Wa ma hu? Qala in 'ishta fasatarah. Sekiranya kamu masih hidup, kamu akan melihatnya. Maksudnya kalau kamu hidup lagi pada hari ini, kamu akan melihatnya. Jadi Abu maksud dia apa? Para sahabat sentiasa merasakan dia akan mati kan? Sentiasa banyak mengingati mati. Oh, ini sahabat. Dalam hadis ni ada banyak manaqib sahabat, kelebihan-kelebihan sahabat. Kata Abu Musa, aku telah melihat di dalam masjid satu kaum yang membuat hilaq, yang membuat bulatan. Mereka duduk yang taziruna as-salah, mereka menunggu solat. Jadi ada bulatan-bulatan. Jadi dalam masjid ni ada bulatan-bulatan, halaqah-halaqah. Dan dalam setiap halaqah tu ada seorang ketua dia. Dan di tangannya ada batu-batu. Lalu dia berkata, yang ketua tadi berkata, bertakbirlah kamu 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu mereka bertakbir 1 kali. Ketuanya berkata, bertahlillah 1 kali. Mereka pun bertahlil 100 kali. Ketuanya berkata lagi, bertasbihlah 1 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka bertasbih 100 kali. Berkata Ibn Mas'ud, apa yang kamu kata kepada mereka? Kata Abu Musa, aku tidak katakan apa-apa pun, kerana menunggu perintahmu, yang ini menunggu pendapatmu. Masya Allah. Abu Musa al-Asy'ari alim, faqih, tetapi tidak bertindak, tidak berfatwa, melainkan menunggu fatwa Ibnu Mas'ud. Masya Allah kan? Ini sifat alim. Dia tidak gopoh berfatwa, menunggu fatwa orang yang lebih alim daripadanya. Ini Masya Allah kan? Sebab apa? Ibnu Mas'ud ni mengambil banyak ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Ibnu Mas'ud ni ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ni sentiasa duduk dalam rumah Nabi. Dan dia keluar masuk rumah Nabi seperti keluarga Nabi. Jadi para sahabat respect Ibnu Mas'ud. Seolah-olah Ibnu Mas'ud ni mewarisi semua ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab, tuan-tuan. Alim mestilah memuliakan orang yang lebih alim. Ini masuk adab Islam. Mengapa kamu tidak menyuruh mereka supaya menghitung dosa-dosa mereka? Kan? Dengan itu tidak akan sia-sia pahala mereka sedikit pun. Kemudian beliau pun berjalan dan kami berjalan bersamanya sehinggalah sampai ke satu halaqah daripada halaqah-halaqah tersebut. Halaqah tu ada banyak. Halaqah tu ada banyak. Jadi Abdul Rahman berkata, apakah yang kamu lakukan ini? Mereka berkata, wahai Abu Abdul Rahman, ini hanyalah batu-batu yang kami menghitung dengannya takbir kami, tahlil, tasbih dan tahmid. Berkata Ibnu Mas'ud, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhamin alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitunglah dosa-dosa kamu sendiri. Yani hitunglah dosa-dosa kamu dan beristighfarlah maknanya. Bertaubatlah. Aku jamin bahawa tidak akan sia-sia pahala kamu sedikit pun. Tapi apa yang kamu buat sekarang ni adalah sia-sia.
dan menghapuskan pahala. Sebab apa? Walaupun mereka bertasbih, bertahlil, tapi sebenarnya itu menghapuskan pahala, bukan mendapat pahala, menghapuskan pahala. Menurut Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan apa? Bukan semua ibadah itu ada pahala. Tuan-tuan. Tasbih, takbir, tahlil tidak ada pahala sekiranya tidak menepati sunnah. Waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum. Celakalah kamu wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kamu. Haula ashabuhu mutawaffirun. Ramai yang sahabat Nabi masih hidup. Mutawaffirun ni berluasa asalnya. Sahabat Nabi masih ramai lagi, belum mati. Hadza thiyabuh lam tabla. Ini baju Nabi belum lagi hancur. Pinggan mangkuk Nabi belum lagi pecah. Jadi baru lagi tadi. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, sesungguhnya kamu berada di atas satu agama yang lebih betul daripada agama Muhammad. Kamu lebih pandai daripada Muhammad ke? Kamu lebih pandai daripada Nabi Muhammad dan lebih pandai daripada sahabat Nabi ke? Zikir-zikir ni. Ini menunjukkan zikir-zikir yang direka-reka tidak boleh diamalkan. Hari ni macam tak? Zikir-zikir yang direka-reka, salawat-salawat kan? Zikir-zikir munajat, bacaan Al-Quran sekuat-kuatnya sebelum azan, terpekik-pekik. Ini semua membatalkan pahala. Bukan sekadar saja tidak dapat pahala, tetapi membatalkan pahala-pahala yang sedia ada. Mereka berkata, wallahi demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Kami tidak ada niat, melainkan niat yang baik saja. Kami bertasbih ni niat baik. Walaupun Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi niat kami baik, kami bertasbih. Kami bertahlil. Ini tahlil. Orang Melayu niat jahat kan niat baik? Orang Melayu buat tahlil, niat jahat kan niat baik? Niat baik. Tapi ada pahala tak? Bahkan membatalkan pahala yang sedia ada. Qala wa kam muridin lil khair lan yusibah. Betapa ramai orang yang berniat kebaikan, inginkan kebaikan, tidak akan mendapat kebaikan, tidak akan mendapat pahala. Ini ramai orang yang inginkan kebaikan, niatnya baik tetapi tidak mendapat pahala. Ini dia dalil. Ini dalil. Tapi ini bukan hadis, ini hadis. Ini kan nak apa lagi? Kata-kata Ibnu Mas'ud termasuk hadis lah kan? Hadis sahabat. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah haddatsana anna qauman, telah berkata kepada kami bahawa satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tekuk mereka, tenggorokan mereka, apa dia? Taraqi ni apa dia? Kerongkong mereka. Waimullah, demi Allah, la adri la'alla aktsarahum minkum. Mungkin kebanyakan mereka itu dari kalangan kamu, kata Ibnu Mas'ud. Masya Allah, firasat Ibnu Mas'ud sangatlah tepat. Masya Allah. Firasatul ulama, firasat alim. Thumma tawalla anhum. Kemudian dia berpaling daripada mereka, berkata Amr ibn Salamah, seorang sahabat Nabi SAW yang muda, yang kecil, ra'ayna 'ammata ulaika yuta'inunana yawma nahrawan ma'al khawarij. Kami telah melihat kebanyakan mereka itu memerangi kami, yakni memanah kami dan menonton lebih kepada kami pada dalam peperangan Nahrawan, mereka bersama Khawarij. Jadi orang yang mencipta zikir-zikir ni adalah Khawarij. Orang yang bersama dengan PAS. Khawarij. Berdasarkan nas ni, hadis riwayat Ad-Darimi dengan sanad sahih atau hasan. Khawarij. Yang kita kata, alah, Khawarij, jumhur kata tak kafir. Jumhur kata Khawarij tak kafir. Memanglah ada jumhur ulama kata tak kafir.
Tapi hadis kata kafir. Yakhrujuna minal Islam, keluar mereka itu daripada Islam, kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Bagaimana keluar anak panah daripada busurnya? Dengan sangat laju. Dengan sangatlah laju. Dalam satu riwayat, la ya'udu ilaih, dan tidak kembali kepadanya. Tidak kembali kepada Islam. Dan jangan kita samakan Khawarij zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang Khawarij dia ada bid'ah sufiyah dia, ada syirik sufiyah dia, ada syirik jahmiyah dia, syirik mu'tazilah dia, macam-macam lagi. Yang kita samakan. Ahli bid'ah zaman ni lebih teruk daripada ahli bid'ah zaman itu. Ahli bid'ah zaman itu banyak lagi full sunnah lagi, masih full sunnah dalam kebanyakan perkara. Jadi hadis ni tuan-tuan cari dalam Google terjemahannya dan sebar-sebarkan, dan tuliskan pengajaran daripada hadis ni. Kalau boleh tuliskan pengajaran daripada hadis ni, sebarkan. Lihat. Seorang lelaki kepada Imam Malik Ibnu Anas, dan dia berkata, daripada mana saya perlu berihram, min aina uhrim. Ni orang Melayu, mahram dengan muhrim itu berbeza kan? Mahram tu keluarga yang haram dikahwini. Muhrim tu orang yang berihram. Tak habis muhrim lagi. Berkata Imam Malik, daripada miqat lah kamu berihram, daripada miqat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berihram padanya. Berkata lelaki tersebut, sekiranya aku berihram lebih jauh daripada itu. Berkata Malik, tidak boleh. La ara dhalik. Berkata lelaki itu, mengapa kamu membencinya? Apa salahnya? Ini niat baik. Lagi jauh lagi baik, lagi besar pahala. Ihram. Akrahu alaikal fitnah, kata Syekh, kata Imam Malik, aku benci berlakunya fitnah. Berkata lelaki tadi, wa ayu fitnatin fi izdiyadil khair. Fitnah apanya? Kami ni nak tambah pahala je kan. Makin jauh makin baik. Faqala Malik, fa inna Allah Ta'ala yaqul, Malik berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka berhati-hatilah orang yang menyalahi perintahnya ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Maka fitnah apakah yang lebih besar daripada kamu mengkhususkan, kamu telah dikhususkan dengan satu kurniaan yang tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa bukan semua perkara yang kita anggap baik itu boleh dilakukan. Bahkan kadang-kadang ia adalah syirik. Allah dan Rasul dah tetapkan mikot tu kat sini, kita nak tambah pula mikot bagi beliau. Apa kita ni sama taraf dengan Allah dan Rasul ke? Ini yang dinamakan syirik. Ini yang dinamakan syirik. Allah dah letakkan azan dia dah. Boleh tambah-tambah lagi. Sebelum azan ada macam-macam qasidah. Lepas azan ada macam-macam doa. Ini karut. Ini karut. Adakah kamu lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hanyalah contoh, hadza namudhaj. Wala yazalul ulama yunkiruna 'ala al-mubtadi'a fi kulli 'asrin walhamdulillah. Dan sentiasalah ulama mengingkari ahli-ahli bid'ah pada setiap zaman. Alhamdulillah, kata Syekh. Manhaj ahli sunnati wal jamaah fi ar-radd 'ala ahli al-bid'ah.
metod ahlu sunnah wal jamaah di dalam membantah ahli bid'ah. Manhajum fi dhalika mabniyun 'ala al-kitab wa sunnah. Manhaj mereka dalam perkara itu terbina di atas Alkitab dan Sunnah. Iaitu manhaj yang sangat memuaskan lagi menghapuskan segala kesesatan mufhim. Di mana mereka menyebut syubhat-syubhat ahli bidah lalu meruntuhkannya, merungkaikannya, yang qudunaha. Mereka berdalilkan Alkitab dan Sunnah di dalam membuktikan kewajipan berpegang teguh dengan Sunnah dan larangan daripada melakukan bid'ah-bid'ah dan perkara baru. Mereka telah menulis, mengarang buku-buku yang banyak dalam perkara itu. Mereka membantah kitab-kitab akidah. Di dalam kitab-kitab akidah terhadap Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Di dalam kepercayaan-kepercayaan mereka yang sesat, di dalam dasar-dasar iman dan akidah. Di dalam Asy'ariyah buku moden tebal-tebal tu ni. Ada yang 2 jilid, 3 jilid. Ibn Taymiyah telah menulis satu kitab membantah Asy'ariyah, Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Sebut Jahmiyah tapi orang Asy'ariyah marah. Sebab apa? Sebab dia tu Jahmiyah. Kalau dia bukan Jahmiyah, dia tak marah. Ibn Qayyim menyambung lagi dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah kan? As-Sawa'iq Al-Mursalah, halilintar yang diutuskan ke atas Mu'attilah dan Jahmiyah. Jadi dua-dua tu anak tak boleh baca dengan dua orang kitab. Panjang-panjang. Banyak. Tak payah baca. Bila nak baca macam pening. Baca yang penting-penting. Baca poin-poin penting je. Anak beli banyak ni kitab Fawaidul Fawaid dah. Miftah Darussak apa kata. Bila nak baca kan. Tak boleh baca. Dia kona ni, dia pergi sini dia. Dia macam dia tak susun kan. Sakit balik baca. Betul. Anak beli Madarijus Salikin kan. Sakit balik baca. Sakit balik. Jadi kita baca ni bila kita nak narat ahli bid'ah lah. Kita kena tahu poin tu kat mana. Ada poin-poin yang sedap tapi dia berterabur. Macam Zadul Ma'ad kan. Tak cerita apa dia tahu. Kadang dia masuk sirah, masuk bab ni, masuk macam-macam masuk. Kan Zadul Ma'ad. Kan. Mutiara-mutiara tu banyak tapi dia bersepah-sepah kitab ni. Lepas tu macam Sa'id Musalah ada pula syair panjang kan. Macam untuk kita ni tak guna lah syair-syair tu. Kita bukan faham pun kan. Imam Ahmad mengarang kitab Ar-Rad 'ala al-Jahmiyah. Ni dah khatam dah baca Ar-Rad 'ala al-Jahmiyah Imam Ahmad ni. Siapa dah khatam? Boleh baca lah dalam PDF ada. Osman Ibn Sa'id Ad-Darimi juga mengarang kitab Ar-Rad 'ala al-Jahmiyah. Sebab apa? Al-Jahmiyah ni dia punya kesesatan tu paling berluasa dalam dunia Islam. Paling berluasa. Dan manusia dan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam tidak menyedarinya. Tuan tahu, Tuan Haji tahu tak Jahmiyah apa? Tak tahu kan? Kita tak tahu Jahmiyah itu apa, dan masyarakat kita tenggelam dalam lubuk Jahmiyah, kita pun tak tahu.
Sebab tu ulama mengarang awal-awal lagi Radda 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Termasuk Jahmiyah adalah Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka ini termasuk dalam kelompok-kelompok Jahmiyah. Contohnya semua mereka itu menafikan istiwa, itu kan? Semua mereka itu menafikan kalamullah, contohnya lah. Kan? Berpusing-pusing, berputar-putar. Begitu juga Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan lain-lain. Mereka membantah kelompok-kelompok tersebut dan membantah terhadap golongan Quburiyah dan Sufiyah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab banyak membantah Jahmiyah, Quburiyah dan Sufiyah. Kita kena baca macam Durar Saniyah tu, kena baca. Kalau boleh baca lah, kalau boleh baca. Dia bantai bagi pukulan KO lah, kata tu. Macam Ibn Taimiyah buat Bayan Talbis lah. Dia bagi pukulan KO kepada pok-pok Sufiyah, pok-pok Jahmiyah. Tak boleh bangkit dah, tak boleh jawab lah. Jadi anda dah tulis dalam Facebook sebelum ni bahawa orang-orang yang tidak membaca buku-buku Syekh At-Tamimi belumlah betul akidah dia. Jadi kalau pro sunat pun mengamuk lah kan, panas lah. Dia kata apa bukti dia, apa, takkanlah akidah orang tak betul kan, kan tak baca buku Syekh. Zaman orang salaf dulu baca ke buku Syekh, gitu dia. Zaman salaf tak payah baca buku Syekh. Zaman salaf akidahnya clean. Tapi bila muncul banyak pemikiran yang sesat dan baru, perlu kepada kitab yang baru. Dan terbukti bahawa golongan pro sunnah yang tidak membaca kitab-kitab akidah Syekh memang ada masalah dalam akidah. Semua golongan pro sunnah yang tidak membaca kitab-kitab Syekh terlibat dengan akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Murji'ah tanpa sedar. Jadi wajib baca kan ya? Golongan pro sunnah wajib membaca kitab-kitab Syekh supaya mereka ini tersedar daripada tidur mereka yang lena dan panjang. Syok sendiri je, kita orang sunnah syok sendiri. Kita jangan syok sendiri, baca dulu. Baca 10 kitab dulu baru kita nilai diri kita. Jangan bantah dulu, baca dulu. Jangan menulis dulu, baca dulu. Itu kaedah ni. Buku Syekh tu berapa buku? Berapa buku Syekh tu? Buku Syekh tu. Dia tak pertama ni. Banyak lah, tak terkira banyak lah. Tapi sekurang-kurang kita kena baca buku-buku yang ringkas-ringkas, Qawaid al-Arba' kan? Usul Salasa, Usul Sittah, apa lagi? Nawaqidul Islam. Yang simple-simple ni kena baca. Kashfus Syubhat, Kitabut Tauhid, wajib baca. Kalau tak kita akan syok sendiri. Kita rasa kita betul lah. Aku dah sunnah dah, akidah aku pun dah sunnah dah. Sebab akidah tak penting, yang penting adalah fiqh sunnah. Orang yang ujub dan tersesat dalam pemikirannya sendiri. Termasuk buku-buku yang silam dalam membantah ahli bidah adalah yang pertama, Kitabul I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kitab I'tisam ni tuan ada. Anda rasa kalau tuan baca dia punya terjemahan boring juga, tapi kena baca yang asal kitab Arab. Syatibi ni dia kuat membantah bid'ah-bid'ah dalam amalan lah tu. Bid'ah akidah ni kalau macam akidah dia ada
kecenderungan sedikit banyak kepada Jahmiyah. Iqtida' as-siratil mustaqim, ni kena bacalah, tebal kitab ni, mahal sikit lah, tebal sikit. Dalam ini Syekh mengatakan tidak boleh merayakan perayaan kafir. Ni kena baca. Antara lain Al-Furqan baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ish Syaitan, tu kena beli. Anda tak beli lagi, tapi anda rasa dah cukup dengan Iqtida'. Tapi kalau ada duit ni tak beli lah kan? Ataupun print je lah, print pakai PDF kan? Syarah dia pun ada. Syekh Soleh Fauzan syarah dia. Iqtida' ni kalau syarah dia akan jadi tebal lagi. Dia akan jadi tebal lagi. Kalau yang asal pun dah 500-600 page, kalau dia syarah mungkin jadi 1000 page, 1500 page. Baca matan pun cukup dah. Matan pun dah cukup dah. Tak perlu pada syarah. Kalau boleh cari kitab Iqtida' yang ada ta'liq ringkas, ta'liqat yang ringkas-ringkas. Sebab kalau ada syarah tu dia akan terlampau besar. Memang tak, simpan je lah. Jadi dia akan jadi tak capai masa zaman. simpan saja. Dia akan jadi macam kitab Aqidah Syafi'i. Tak ada kuliah tak buka lah. Kalau ada kuliah buka. Jadi tu. Sedangkan poin-poin penting kan dia dalam tu bantah ahli bidah habis lah. Ingkarul hawadis ni anda tak baca lagi, tapi anda baca PDF lah. Ibnu Waddah ni Al-Qurtubi, ahli hadis, tapi ada yang menuduh dia sebagai dhaif. Itu tak penting tu kan. Yang penting dia ni membantah bidah. Dia kuat membantah bidah. Dhaif dalam hafalan ni ikut masing-masing kan. Nasib lah. Al-Hawadis wal Bidah ni Tartushi. Tartushi ni adalah tokoh ahli hadis mazhab Maliki, dan dia telah bertemu dengan Al-Ghazali dan membantah Al-Ghazali pada zamannya. Dan dia salah seorang ulama yang memfatwakan agar buku Ihya Al-Ghazali dibakar, kata silap nah. Dia kata aku menemui Al-Ghazali dan aku dapati dia ni macam betul-betul ilmuwan dan hebat. Ghazali dia kata aku jumpa Ghazali, dia kata aku memang nampak hebat lah Ghazali. Al-Ghazali ni dia ada aura. Orang tengok tu hebat. Macam itulah. Dia ada aura Al-Ghazali ni, kata dia. Biasalah orang geng Iran kan, geng Iran, geng Afghanistan kan, janggut hebat nampak kan. Serban canggih, cantik. Jubah pun kemas. Kitab Al-Ba'ith oleh Imam Abi Syamah. Imam Abi Syamah ni kalau tersilap guru kepada Imam An-Nawawi. Ini termasuk kibar Syafi'iyah. Abu Syamah termasuk kibar Syafi'iyah. Walaupun begitu, dia adalah sedikit sebanyak fahaman Asy'ariyah Jahmiyah tu. Sedikit banyak. Ini membuktikan orang yang alim, sangat alim faqih pun belum tentu bersih, betul-betul bersih daripada fahaman Jahmiyah, Mu'tazilah. Bagaimana dengan kita? Kita lebih-lebih lagi lah kena belajar kan? Supaya kita bersih betul-betul daripada fahaman Jahmiyah, Mu'tazilah ni, Asy'ariyah, Maturidiyah kan? Yang pertama, buku-buku moden, Ibda' fi Madaril Ibtida', kecanggihan di dalam yang terbaru, benda yang baru dalam menjelaskan mudaratnya bidah. Syekh Ali Mahfuz. Syekh Ali Mahfuz ni seorang ulama Azhar kan? Ulama Azhar, tapi buku dia ni cemerlang lah. Jarang ulama Azhar membantai bid'ah kan, sebab dia betul sini tokoh-tokoh bid'ah. Yang kedua, kitab Sunan Abu Wal Mubtada'at, sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ah oleh Syukairi, berkaitan dengan zikir-zikir bid'ah dan salawat-salawat bid'ah. Jadi zikir-zikir ni banyak yang bid'ah kan? Salawat-salawat, bahkan bukan bid'ah saja. Di dalam zikir-zikir dan bid'ah-bid'ah ini, dalam salawat-salawat ini ada syirik. Jadi wajib kita berpada dengan zikir-zikir yang sahih dan salawat-salawat yang sahih.
Selawat-selawat dan zikir-zikir rekaan dan palsu wajib kita tinggalkan. Yang ketiga, Risalatul Tahzir daripada bid'ah, peringatan terhadap bid'ah-bid'ah oleh Syekh Ibn Baz. Sentiasalah ulama muslimin walhamdulillah mengingkari bid'ah-bid'ah dan membantah ahli-ahli bid'ah melalui akhbar-akhbar, majalah-majalah, radio, khutbah-khutbah Jumaat, seminar-seminar nadawat, seminar-seminar, wal muhadarat dan ceramah-ceramah yang mempunyai kesan yang besar di dalam menyedarkan muslimin dan menghapuskan bid'ah-bid'ah serta menekan ahli-ahli bid'ah. Qam'i ni asal dia? Oh dia menekan kan? Kan memijak. Boleh lagi? Masa banyak lagi ni. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minggu depan kita pergi ke mana? Oh, minggu depan tak ada.